Okey, nampaknya GU sudah naik lagi nampaknya. Jadi kita ada zon mambang dekat area tengah-tengah itu, okey. Jadi itu adalah penghubung kepada dunia ke bawah nanti. Jadi saya jangkakan dia kena breakout zon inilah. Zon ini kita breakout dulu. Okey. Barulah dia akan turun lebih jauh lah. Cuma sekarang nampak gayanya tanda-tanda untuk turun itu tidak ada. Tidak ada. Belum nampak lagi. Tambahan pula zon yang saya tanda itu sudah pun break. Dalam keadaan sekarang ini sebenarnya kita boleh saja untuk cut loss kita punya position sebenarnya, sebab zon kita telah dibatalkan. Cuma kita tengok zon yang kecil-kecil nampaknya tak ada. Yang ada hanyalah dekat sini lah. Dekat sini baru ada. Okey. Dekat sini baru wujud zon zon yang the next zone lah, paling tinggi. Jadi dia spike naik dan naik lagi. Okey, jadi nampak gayanya tak lama lagi kita akan MC MC. Jadi nak buat macam mana kan? Kalau MC tu redha je lah. Redha saja dan kita move on. Kita cuba lagi jangan risau. Kita cuba lagi nak buat macam mana kan. Ini memang saya tekan habis tadi kat bawah tu. Saya jangkakan tadi dia turun terus. Nampak gayanya dia tidak turun Okey. Jadi sekarang ni anda tengok dia nampaknya dia spike ke bawah pula. Okey, alhamdulillah. Di kan kita selamatlah. Selamat daripada malapetaka Di petanda untuk turun itu belum lagi wujud. Okey, kalau dia close di bawah ini barulah kita ada engulfing lah. Barulah kita ada engulfing. Bagi menunjukkan petanda untuk turun itu wujud Dia hanya tinggalkan shadow saja tadi. Dia naik balik semula. Dia tidak close di bawah 924 itu, maka belum lagi engulfing. Apabila belum lagi engulf, makanya tanda-tanda kukuh untuk dia turun itu tidak wujud Ini dia spike. Anda tengok dia turun tadi, dia spike. Mungkin dia retest saja di zone engulfing ini. Nampak tak? Okey. Kat sini mungkin ada orang buy ada orang buy. Mungkin kat bawah tadi ada orang buy. Jadi macam biasa kita gunakan kita punya psikologi psikologi di mana kita tahu dekat sini ada orang buy dekat sini. Ramai orang buy kat sini, kat sideway kat sini tadilah. Sama ada betul ke tak ada orang buy kat sini. Mungkin dia buy kat bawah ni. Mungkin kat bawah ni dia buy mungkin juga lepas tu dia sambung lagi buy kat sini. Jadi kita tahu dia buy kat sini. Dia punya SL mungkin dekat bawah ni, paling minimal lah. Macam biasa yang orang buat iaitu SL di shadow, di bawah sikit, bawah shadow. Jadi kita tahu dia bawah 852 itu. Jadi biasanya mungkin juga orang akan kata SL dalam minima dalam 10 pip lah 10 pip. Jadi kita tahu dia entry dekat 863 tu, dia buy. Jadi 10 pip daripada 863 tu adalah 763. Jadi kita boleh TP kat sana nanti Okey, saya rasa kita relax dulu, sabar. Relax, tenang aja. Kita tengok dulu macam mana. Ada tak engulfing? Tak ada lagi. Jadi dia mungkin kita kena tunggu dia breakout ini dahulu. Kalau dia breakout tu maksudnya dia close di bawah dia. Okey, sekarang ini dia buat bullish yang kecil sebelah atas. Okey, bullish kecil sebelah atas. Jadi kita tunggu
CS ini close dahulu. Kalau dia close bawah 934 tu, jadi itu merupakan petanda kukuh untuk dia turun, untuk dia turun. Jadi kita tenang aja. Kita pun dah tekan habis tadi, jadi kita dah tak boleh buat apa dah. Kita sabar saja, kita tunggu. Mudah-mudahan ada rezeki kita, Okay, sama juga macam sebelah atas tu, mungkin ada yang sell, jadi SL dia kat mana. Mungkin sekarang ni dia paling tinggi dekat 95 something. Jadi dia punya SL mungkin dia letak dekat 42 itu paling minima. Paling minima dia letak SL, mungkin dia letak 30 pip, mungkin dia letak 50 pip, macam itulah. Apa hal memang sudah ada wujud seller pada bahagian atas, bahagian atas langit sanalah. Jadi ini mungkin menjadi dorongan kepada CS ni untuk turun untuk mengambil demand lah kata orang. Sekarang ni dia berada di supply zone. Okey. Jadi kita sudah pun ada engulfing sebelah atas ini, atas ini kita ada zone engulfing pada M1. Okey. Jadi petanda untuk turun itu sudah pun wujud. Jadi kita relax saja, tenang saja. Tapi kalau di breakout shadow ke atas tu, maka zone tadi sudah pun batal. Jadi kalau ikutkan ke atas tu, kalau siapa yang belum ada entry tu, bolehlah try sell ke atas tu. Jangan sampai zone tu pecah. Kalau zone tu pecah tu, maka setup kita batal. Sama juga macam ke bawah tadi, zone bila dia pecah, dia naik lagi atas kan. Kita target sell tadi, okay, dia naik lagi tinggi. Jadi sebab zone tu pecah. Jadi bila zone pecah, itu petandanya untuk dia naik lagi lah, dan terbukti dia naik lagi tinggi. Sama juga macam keadaan sekarang. Dan sekarang contohnya dekat sini tadi, ini ada zone, sini ada zone. Dia ambil shadow saja, shadow je dia masuk, terus dia naik. Jadi sini yang menahan harga. Sebab itu saya tandakan dekat 901 tu. Yang ni sebab itu saya tanda dekat 901 ni. Ini merupakan pertahanan dia. Pertahanan terakhir. Mungkin pertahanan awal. Pertahanan awal, price tidak boleh melepasi 901 itu. Kalau price break 901 itu, maka zone buy tadi sudah pun batal. Siapa yang buy kat situ tadi, bolehlah cut loss dahulu ke apa ke. Dengan entry di zone M1 ini, kita punya SL kecil saja, kecil saja, tak besar pun. Hentaklah dekat zone, hentaklah dekat zone, lebih afdal. Sekarang ni kalau ikutkan, saya nak entry lagi sebelah atas ni. Cumanya sekarang equity saya beserta dengan leverage yang diberi tidak membenarkan saya untuk entry tambah lagi. Sebab dah habis, kapasiti dia sudah pun habis. Jadi ini dalam masa sekarang ini kita tidak boleh berbuat apa-apa dah. Tak boleh buat apa-apa dah. Kita bertawakal saja. Kita telah berusaha tadi. Nampak gayanya usaha kita digagalkan oleh forex. Jadi kita banyakkan bersabar. Jadi saya rasa sampai di sini dahulu penerangan. Ini merupakan sedikit ilmu tentang bagaimana entry zone to zone. Kalau zone pecah, apa yang berlaku. Kalau zone tu valid, apa yang berlaku. Okay. Serta dengan psikologi, SL, apa semua. Sekarang ni saya floating dekat MC. Jadi adakah saya kecewa? Adakah saya sedih bila loss? Tak. Sebabnya bagi saya forex ni sama saja. Kalau dia tak naik, dia turun. Sekarang ni dia buat pilihan untuk naik. Nak buat macam mana kan? Mungkin trend memang masih kuat lagi naik. Jadi tak mengapa. Nanti kalau MC kita depo lagi,
Lepas tu kita balum lagi Jadi mudah-mudahan lepas ni GU akan turun lebih jauh lagi. Macam tu lah. Saya hanya berminat untuk sell saja PGU ini buat masa ini sebab kiranya price berada dalam keadaan yang tinggi lah sekarang ni. Adalah amat menarik untuk kita letak position sell berbanding dengan position buy buat masa sekarang ni lah. Kalau nak buy nanti kita tunggu dia turun ke bawah lah. Sekarang ni kita perlukan momentum. Momentum penurunan untuk kita yakin bahawa dia akan turun lebih jauh ni. Keadaan ini adalah satu keadaan yang biasa berlaku. Sebelum-sebelum ini saya pun pernah mengalami keadaan seperti ini sebelum ini. Di mana zone sideway pada H1 sebenarnya sudah pun break. Itu merupakan petanda awal dia hendak turun lebih jauh sebenarnya. Semalam lagi dia sudah pun break, tapi dia berpatah balik semula. Maksudnya momentum itu kurang. Sebelum tidur semalam pun saya ada bagi tahu zone untuk buy. Jadi boleh cuba buy, dan mungkin ada yang profit semalam. Sebelum tidur anda boleh tengok analisa saya yang bertajuk selamat tidur. Anda tengok saya bagi zone untuk buy. Mungkin ada yang buy, saya sendiri pun buy juga. Cuma saya tak berminat sangatlah untuk buy sangat semalam sebab mata dah mengantuk. Time tu dah pukul 12 malam lah. Lebih baik tidur saja. Okey, jadi tentang zone H1 tadi, keadaan yang selalu saya alami adalah apabila dia turun memecahkan zone itu, saya cuba buy, dia turun lagi. Lepas tu MC, lepas tu saya depo, saya bantai lagi, buy MC lagi. Dia turun lagi, saya buy lagi, pop MC lagi. Itu keadaan yang pernah berlaku pada GU sebelum ini. Sebab itu saya sedikit fobia untuk buy GU semalam disebabkan oleh zone sideway dia sudah pun pecah pada time frame H1. Jadi mungkin tapi semalam tu dia tidaklah dia berlaku. Semalam dia tak turun, kita buy, dia tak turun lagi, dia buy, dia tak turun juga, dia masih lagi naik. Itu biasalah tu mungkin hari ni kot berlaku kot. Jadi kita tunggulah tengok macam mana. Sekarang ni kita tak nampak lagi. Kalau dia turun. Lepas tu kalau keadaan tu berlaku, maksudnya ada orang buy kat bawah. Kita buy, dia turun lagi, kita buy, dia turun lagi, kita buy, dia turun lagi. Jadi orang buy tadi MC, lepas tu depo lagi, belasah lagi, MC lagi, dia belasah lagi, MC lagi. Macam tu lah. Itu bukan tak pernah dilakukan oleh saya, memang sudah pernah saya lakukan. Dan sebab itu saya sedikit fobia untuk buy buat masa ini. Tapi memang kita tak nafikan juga mungkin sekarang ni kita sell kan, sell dia naik lagi, kita sell dia naik lagi, kita sell dia naik lagi. Mungkin keadaan itu adalah keadaan dia naik, dia nak MC kan orang sell. Naik, sell, MC lagi, naik lagi, sell, MC lagi, naik lagi, sell lagi, MC lagi. Kalau keadaan ini berlaku, ada kemungkinan GU ni boleh sampai 43 tau. Sampai 43. Lagi-lagilah area 42 nanti, area 42 tu di mana memang saya rasa lagi ramai yang orang akan cuba sell ke area situ. Jadi lagi seronoklah broker untuk meng-MC kan account orang. Dia naik lagi. Makin kita sell, makin dia naik lagi. Dia dah biasa tu, itu biasa Jadi ini merupakan kita punya psikologi. Kita kena pandai membuat
membuat pertimbangan. Naluri kita kena sentiasa latih naluri kita bagaimana nak yakin dia naik ke turun ke, itu kita kena 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 belajar juga, kena berlatih tentang teknik rasa ni. Teknik rasa pun adalah satu teknik yang power juga sebenarnya, power juga. Bukan mudah untuk kita mendapat rasa, oh ini akan turun ni, oh okey ini akan naik ni sebab keadaan macam ni. Sebab bila rasa anda tu makin kuat, makin kukuh, maka ditambah lagi dengan teknik terulung kita semua, iaitu teknik harapan. Jadi dia merupakan satu teknik yang sukar untuk dikalahkan. Sekarang ini dalam keadaan sekarang anda tengok dia dah masuk zone buy tadi kat bawah, dan telah pun dipecahkan, dan sekarang dia membuat zone yang baru. Kita tak sangka pula tadi, kalau diikutkan sepatutnya dia junam terus tadi, tapi tidak berlaku. Tak mengapalah, nak buat macam mana, bukan kita yang kawal market kan, bukan kita itu berdasarkan pengalaman saja. Biasanya kalau dia dah pecah satu zone tu, dia pergi lagi. Sama juga macam dia naik tadi kan, dia pecah je zone, dia naik terus. Ni kalau dia pecah zone bawah, sepatutnya berlaku perkara yang sama, tapi kadang-kadang dia berlaku, kadang-kadang dia tak berlaku. Nak buat macam mana kan. Okay. Jadi saya harap anda mendapat sedikit manfaat, sedikit info daripada apa yang saya cuba sampaikan untuk video. Alhamdulillah masa ini dia turun balik semula. Syukur Alhamdulillah. Kalau boleh, sebenarnya kita boleh saja close beberapa position kita dekat loss sebelum kita teruk lagi ke apa ke kan. Okay, sekarang ni kita ada zone kat sini. Kat sini kita ada zone. Mungkin kat sini dia akan patah balik, ataupun mungkin dia akan turun terus. Kita ada sini yang menahan harga dia, dekat sini. Mudah-mudahan dia break, lepas tu dia turun lagi lah. Mudah-mudahan, doakan. Okey, saya rasa sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.